Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis yang ke-957, terjemahan Bulughul Maram cetakan Darul Haq, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabitanna rajulun 'inda imra'atin illa an yakuna nakihan aw dha mahram. Maksudnya, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menginap pada seorang perwanita kecuali dia adalah orang yang menikahi wanita tersebut atau mahram kepada wanita itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina di dalam Al-Quranul Karim, begitu juga melalui mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang berzina, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mendekati berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Bukan setakat berzina dilarang, bahkan menghampiri zina juga dilarang. Allah Ta'ala melarang setiap kita menghampiri zina, dan setiap perkara yang boleh membawa kepada berzina juga dilarang. Termasuklah memandang kepada perempuan, perempuan memandang kepada lelaki. Orang lelaki dilarang daripada memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan juga dilarang daripada memandang kepada lelaki yang bukan mahramnya. Larangan memandang kepada perempuan yang bukan mahram, begitu juga larangan kepada perempuan memandang kepada lelaki yang bukan mahram disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kata olehmu ya Muhammad kepada orang beriman yang lelaki ini, hendaklah menjaga pandangan mata, hendaklah merendah pandangan mata, dan hendaklah menjaga kemaluan mereka. Begitu juga wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kata olehmu ya Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman, ni dia kena jaga pandangan mata, dia rendahkan pandangan mata, dia kena jaga kemaluan mereka. Baik, Allah Ta'ala larang kita daripada berzina, larang menghampiri zina, larang setiap perkara yang boleh membawa kepada berzina. Termasuklah perkara yang boleh membawa kepada berzina yang dilarang oleh agama kita adalah berkhalwat di antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram dan bukan pasangan suami isteri. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, jangan bermalam oleh seorang lelaki bersama dengan seorang perempuan, melainkan kalau dia telah menjadi suami kepada perempuan tersebut
ataupun dia adalah mahram kepada perempuan itu. Ini di antara perkara yang perlu kita kena ambil berat. Kerana ada segelintir masyarakat kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh dengan ajaran agama, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya membiarkan tunang kepada anak perempuan balik di rumah dia, tidur bersama dengan anak perempuan dia sebelum daripada berlaku akad perkahwinan yang sah. Pertunangan bukanlah ikatan yang menghalalkan di antara lelaki dan perempuan. Jadi dah siapa tau? Mari tidur dalam bilik anak puang, sekali anak puang, tunang dia, biarlah tunang dia. Tak boleh. Tapi benda ni wujud dalam masyarakat kita. Bukanlah benda yang banyak berlaku, tapi ada berlaku dalam masyarakat kita. Kalau mari tidur rumah tunang tapi bilik lain-lain, tu tak ada masalah. Tapi ada syarat-syarat dia pula. Mesti kena ada orang keluarga, ahli keluarga dia yang lain. Baik. Sebab dia orang puang dan orang lelaki ni, faham-faham sajalah. Dia bukan macam ikan dengan kucing. Dia api dengan minyak, sama-sama senggar. Mu senggar aku senggar kamu. Api dengan minyak ni sama-sama senggar. Kalau ikan dengan kucing ni, ikan je senggar ke kucing je senggar ke ikan. Ikan duduk situ je. Orang puang dengan orang lelaki, dia macam api dengan minyak, sama-sama senggar, gim mari. Sebab itulah kena jaga perkara-perkara ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, ijma' ulama, kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya, yang pertama, orang lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan perempuan, dia tidak boleh bermalang bersama dengan perempuan yang bukan mahram dia. Tidak boleh. Nak bermalang bersama dalam satu bilik, itu tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat faham daripada hadis ni adalah boleh kalau orang lelaki itu menjadi suami kepada si perempuan. Tak ada masalah. Walaupun balah. Balah ke tak balah ke, tetap boleh bermalam lelaki dengan perempuan selama mana belum lagi berlaku perceraian. Yang kedua, yang ketiganya, boleh orang lelaki bermalang dengan orang perempuan sekiranya mereka itu ada hubungan mahram. Sebab Rasulullah sebut au dha mahram. Jadi kalau orang perempuan tu kakak dia, orang lelaki tu adik dia, itu tidak menjadi masalah, itu tidak dilarang. Baik. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah sekali-kali seseorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Jangan berkhalwat orang lelaki dengan orang puak. Mereka mesti kena ada mahram, ataupun sekurang-kurangnya mesti kena ada orang puang yang lain. Sekurang-kurangnya kalau tak ada mahram pun mesti kena ada orang puang yang lain, ataupun ada orang lelaki ramai yang boleh dipercayai. Itu tidak menjadi masalah. Kalau lelaki seorang, orang puang seorang, duduk berdua-duaan tempat yang sembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai, maka waktu perlu kena berhati-hati, waktu perlu kena jaga. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa fa inna thalithahuma syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang lelaki berkhalwat bersama dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Ni tak ada kira dah. Orang tu baik ke, tak baik ke, tak boleh lah ke. Jangan pula ada apa, dia orang soleh, dia tu imam, dia ustaz, jangan main. Semua ada nafsu belaka. Jadi kena jaga belaka benda lagu ni. Tu kita kena faham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggal setelah daripada kewafatanku satu fitnah yang paling memberi mudarat kepada lelaki melainkan fitnah perempuan. Jadi kena berhati-hati dalam masalah ni. Tidak boleh menjadikan alasan berkhalwat, duduk bersendirian di antara perempuan dengan orang lelaki yang tidak ada hubungan mahram, tempat tertutup,
kerana bekerja, kerana dia adalah bos saya. Tak ada, ia tidak dibenarkan. Gambar mana hak yang bermasak punca daripada berlakunya perkara tersebut, ataupun gambar mana hak yang perempuan hak yang terlanjur dengan bos sendiri, gambar mana perempuan hak yang terlanjur dengan rakan kerja sendiri. Baik, kita guna perkataan terlanjur. Sebenarnya perkataan tu adalah perkataan hak yang kita kata perkataan hak yang manja lah bunyi. Tapi sebenarnya hak yang lebih tepat bukan terlanjur, berzina sebenarnya. Hak tu hak perkataan hak yang lebih tepat. Gambar mana perempuan hak yang berzina dengan bos sendiri, gambar mana perempuan hak yang berzina dengan rakan kerja sendiri. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak perlu dipenuhi. Kalau kita terpaksa bermusyawarah, orang lelaki dengan seorang perempuan kena musyawarah, sebab benda ni adalah benda hak yang tidak boleh ramai tahu, maka cari tempat hak yang terbuka, bukan tempat yang tertutup. Cari tempat hak yang terbuka, bukan cari tempat hak yang tertutup. Jadi kita kena ingat tuntutan Allah Ta'ala kepada kita lebih besar daripada segala-galanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, sebagaimana hak yang kita sebut tadi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah berkhalwat seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan syaitan hak yang ketiga. Syaitan yang ketiga. Dia mungkin tak mari masa tu, tapi mari masa lain. Masa tu tak mari lagi, tapi mari masa lain. Jadi mari masa lain timbullah benda-benda duk comel dalam hati, pandai syaitan duduk cocoh-cocoh ni. Akhirnya hak yang semakin hak yang asalnya jauh, akhirnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Hak yang dibimbangi akhirnya berlaku perkara hak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dan keluarga kita daripada perkara tersebut. Kemudian daripada Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya awtas la tuta'u hamilun hatta tada' wa la ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidah. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berkenaan wanita tawanan perang Awtas, janganlah wanita hamil digauli, disetubuhi sehinggalah dia melahirkan, dan janganlah wanita yang tidak hamil digauli, disetubuhi sehingga dia dapatkan satu kali haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu peperangan yang berlaku di satu tempat yang dikenali sebagai Awtas, yang mana dalam peperangan tersebut tentera musyrikin hak yang menentang Rasulullah kalah, dan ramai di kalangan perempuan mereka ditawang. Tawanan perang pada ketika itu diserahkan kepada pemimpin, bagaimanakah pemimpin akan putuskan. Jadi kesimpulan, dipendekkan cerita, diputuskan dijadikan mereka sebagai hamba. Jadi apabila dijadikan mereka sebagai hamba, maka mana-mana sahabat yang memiliki hamba tersebut, tanggungjawab yang paling besar adalah memberi nafkah kepada hamba itu. Memberi nafkah. Jadi mesti kena bagi nafkah, sebab hamba mu kena bagi nafkah. Tapi hamba dia tidak sama dengan orang merdeka. Perempuan yang menjadi hamba, apabila cukup syarat-syaratnya, boleh tuang dia bersetubuh dengan perempuan tersebut, sebagaimana seorang lelaki boleh bersetubuh dengan isterinya melalui perkahwinan yang sah. Cuma Nabi SAW memberi hukum ataupun meletakkan panduan kepada para sahabat, iaitu mana-mana perempuan hak yang ditawang, hak yang dijadikan hamba, kalau dia mengandung, jangan sekali-kali kamu bersetubuh dengan dia melainkan setelah daripada dia bersalin. Biar bersalin dulu, habis nifah dulu. Baik. Dan kita sebelum daripada ni, ada satu hadis yang kita bincang, yang Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'in
yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi. Tidak halal bagi seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menuangkan airnya pada tanaman orang lain. Okey, maksud tuang air pada tanaman orang lain adalah kiasan daripada bersetubuh dengan hamba yang sedang mengandung daripada tuangnya hak yang sebelum, ataupun yang sedang mengandung daripada, mungkin daripada suami dia ataupun daripada tuang dia, mereka setelah daripada dia bersalin. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah meletakkan peraturan tidak boleh bersetubuh dengan hamba hak yang diperolehi setelah daripada seseorang tu mendapat hamba tersebut, melainkan kalau hamba tu tidak mengandung, melainkan setelah daripada melalui proses istibra'. Istilah ulama fiqh dia panggil istibra'. Apa maksud istibra'? Memastikan rahim dia bebas daripada sebarang kandungan, iaitu mesti kena sekali datang haid. Jadi sekali datang haid maka dibolehkan. Baik. Kemudian katanya lagi daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak adalah milik kepada seseorang yang memiliki hamparan bagi perempuan tersebut, dan bagi pengzina mendapatkan batu. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Jadi kata Rasulullah bagaimana? Anak saat itu adalah milik kepada lelaki yang memiliki hamparan bagi perempuan. Maksud dia memiliki hamparan, dia memiliki hamparan ni dua. Yang pertamanya tuang kepada perempuan tersebut, kerana tuang kepada perempuan halal bersetubuh dengan hamba dia. Tuang kepada hamba perempuan kerana halal tuang dia bersetubuh dengan hamba perempuan, maka tuang kepada hamba perempuan memiliki hamparan, lembek, tilam kepada hamba perempuan itu. Baik, satu. Yang keduanya adalah isteri. Yang keduanya adalah isteri. Maksud dia suami memiliki hamparan isteri kerana suami ataupun isteri itu halal kepada suami. Jadi perkataan Rasulullah al-waladu lil firash, kalau untuk zaman kita adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang memiliki suami adalah dinisbahkan nasabnya, sabit nasabnya kepada suami dia. Anak yang dilahirkan oleh isteri, sabit nasabnya kepada si suami bagi isteri tersebut. Jadi binti anak saat ini itu kepada suami, kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut. Itu maksud al-waladu lil firash. Melainkan kalaulah si suami meyakini bahawasanya isteri dia, nasallallahu assalamata wal afiyah, berzina, tiba-tiba dapat anak, baik, maka si suami anak tersebut masih lagi dinisbahkan sabit nasab dia kepada si suami. Kalau si suami nak ambuh anak tersebut, tolak anak tersebut, dia kata bukan hasil daripada dia, bukan hasil daripada berzina, maka suami saat itu kena melakukan li'an sebagaimana yang kita cerita sebelum daripada ni. Dia mesti kena menafikan anak dengan sumpah. Dia ada yang kita pernah bincang dah beberapa minggu sebelum daripada ni. Baik, itu maksud al-waladu lil firash. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini kata Rasul walil ahiril hajar, dan bagi al-ahir. Al-ahir ni maksud dia bagi pengzina. Itu makna al-ahir. Bagi pengzina, lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, dia dapat hajar saja, dapat batu. Maksud dia dapat batu, okey. Orang Arab dia gunakan mu boleh batu je. Batu tu batu hak duk atas bumi tu, mu boleh batu je. Dia perkataan tersebut digunakan oleh orang Arab adalah mu dak dapat benda.
Tu pengzina dok dapat benda. Tu maksud dia. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan penzina dapat batu maksud kena rejam. Tapi bukan semua penzina kena rejam. Ada penzina-penzina yang tertentu kena rejam, ada penzina yang tertentu tidak kena rejam. Sebab itulah pandangan yang lebih kuat dalam mensyarahkan penzina adalah batu, penzina tak dapat benda. Maksudnya anak yang dilahirkan oleh perempuan yang dia berzina dengan perempuan tersebut tidak dinisbahkan kepada si lelaki yang menjadi pengzina. Okey, ni kaedah yang penting dalam menentukan nasab bagi seseorang anak. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni sebenarnya panjang. Okey, kita boleh cerita sikit tentang hadis ini. Sebelum daripada kita cerita tentang hadis ini, kita kena cerita dulu satu masalah lain. Sebab dia ada kaitan dengan hadis ini. Di zaman jahiliyah dulu, di zaman jahiliyah, sebelum daripada datangnya Islam, dan masih lagi pada permulaan awal Islam, sebelum lagi ada hukum hakam yang ditetapkan, kan sikit-sikit hukum datang kan? Yang mana mereka yang memiliki hamba. Di zaman jahiliyah dulu, mereka memiliki hamba perempuan. Tuang-tuang yang memiliki hamba perempuan, dia bagi hamba perempuan dia berzina dengan siapa-siapa. Lepas tu dia ambil bayaran. Siapa nak, dia buat macam ke, kalau macam kita kata jadi macam bapak ayang. Gitulah lebih kurangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nak berzina dengan hamba perempuan dia, silakan, patut bayar. Apabila dapat anak, orang tu kalau dia nak anak tersebut, maka dia kena ngaku bahawasanya anak itu adalah anak dia. Dia pun ngaku, ni anak saya. Maka apabila dia ngaku anak dia, sebab hamba perempuan tu bukan hanya dengan dia seorang, dia berzina dengan orang lain pun ada. Tapi kalau dia nak anak, dia kena ngaku anak tu adalah anak dia. Apabila dia ngaku anak dia, maka diberikan anak tu kepada dia. Okey, itu di zaman jahiliyah dulu. Seorang lelaki dia berzina dengan seorang hamba perempuan yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dia bayar kepada tuang hamba. Apabila dapat anak, maka kalau dia nak anak tersebut, maka dia kena ngaku. Kalau tak, dia tak ambil anak tersebut akan menjadi hamba kepada tuang dia. Dia ngaku. Apabila dia ngaku jadi anak dia, maka dapat ke dia anak. Itu cerita keadaan suatu ketika dahulu. Tetapi hukum itu tidak diiktiraf oleh Islam. Bila Rasulullah datang, Rasulullah tidak iktiraf hukum tersebut. Allah Ta'ala tidak iktiraf hukum tersebut. Sebab itulah Rasulullah meletakkan garisan-garisan, panduan-panduan dalam menyabitkan nasab bagi seseorang anak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita kena faham. Atau kita nak cerita yang berkait dengan hadis ni pula. Pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Mekah, ada dua orang sahabat Rasulullah baloh. Yang pertamanya baloh kira-kira lah, bukan baloh gacah dak, baloh kira-kira. Yang pertamanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keduanya adalah Abd bin Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah berbaloh kira-kira tentang seorang budak lelaki. Ada seorang budak lelaki yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas nak ambil ke dia. Lepas tu Abd bin Zam'ah nak ambil ke dia. Sa'ad kata lagu mana? Sa'ad kata, ya Rasulullah. Jadi bala-bala pergi jumpa dengan Nabi SAW, minta kepada Rasulullah menceritakan ataupun meletakkan hukum. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata kepada Rasulullah, hadza ibnu akhi, budak ni adalah anak lelaki kepada saudaraku, anak dara hamba ni. Saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas nama adalah Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas, adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, ni anak dara hamba ni, anak kepada Utbah bin Abi Waqqas ni. Anak dara hamba ni, dia telah ahida ilayya annahu benuh, dia telah khabar kepada hamba dan dia telah mempertanggungjawabkan kepada hamba untuk mengambil penjagaan terhadap budak ni sebab anak dia. Baik,
Dia Utbah bin Abi Waqqas. Dulu, masa zaman jahiliyah dulu, dia telah berzina dengan seorang hamba perempuan yang dimiliki oleh Zam'ah. Zam'ah ada hamba perempuan. Macam yang kita cerita tadi, Utbah bin Abi Waqqas berzina dengan hamba perempuan kepada Zam'ah. Maka hamba perempuan tu dapat anak. Okey, dapat anak. Jadi anak hak yang dia dapat saat itu adalah hasil daripada berzinanya Utbah Utbah bin Abi Waqqas dengan perempuan tersebut. Hamba perempuan dia adalah milik kepada penghulu dia, milik kepada Zam'ah. Jadi Zam'ah yang memiliki persetubuhan dengan hamba perempuan tersebut. Jadi apabila Sa'ad bin Abi Waqqas khabar kepada Rasulullah ni adalah anak dara dia, dalam masa yang sama Abd bin Zam'ah dia khabar, dia kata Rasulullah ni adalah adik-beradik saya. Hadza akhi ya Rasulullah. Ini adik-beradik hamba. Sebab dia adik-beradik hamba. Wulida ala firashi abi min walidatihi. Sebab budak ni dilahirkan di atas hamparan ayah saya, daripada hamba perempuan ayah saya. Hamba perempuan ayah saya, hak yang halal kepada ayah saya yang melahirkan budak ni. Nampak dah kan? Baik. Maka fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahi. Rasul tengok sama dengan siapa? Sama dengan Utbah bin Abi Waqqas ke sama dengan Zam'ah? Fara'a syabahan bayyinan bi Utbah. Nampak jelas sama dengan Utbah bin Abi Waqqas. Jelas sama dengan Utbah bin Abi Waqqas, budak ni. Baik. Maka kata Rasulullah, huwa laka ya abda kata Rasulullah, huwa laka ya abda bin Zam'ah. Budak ni adalah bagimu, maksudnya adik-beradikmu, wahai Abd bin Zam'ah, adik-beradikmu. Rasul kata dia adik-beradikmu. Sebab dia rupa dia macam Utbah. Tapi Rasul kata ni kira bukan anak Utbah, tapi adik-beradikmu, disabitkan nasab budak ni kepada Zam'ah. Maka kata Rasul dia, al-waladu lil firash. Anak itu perlu disabitkan nasabnya kepada lelaki yang memiliki hamparan ibunya. Yang memiliki hamparan ibunya adalah Zam'ah, kerana hamba perempuan Zam'ah yang melahirkan budak tersebut. Tengok ni hukum yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan panduan dalam kita nak menyabitkan nasab seseorang anak. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama fiqh, nasallallahu salamatu wal afiyah, kita kena cerita bab zina, tapi benda ni kita hanya nak menyatakan hukum, tapi kita kena minta berlindung kepada Allah daripada perkara ini. Katakanlah seorang isteri, katakan seorang perempuan yang telah menjadi isteri kepada seorang lelaki, dia berzina, tiba-tiba melahirkan anak. Ada kemungkinan anak saat itu daripada suami dia, ada kemungkinan daripada lelaki yang dia berzina. Anak tersebut daripada segi hukumnya disabitkan nasab kepada suami dia. Sebab Rasul katakan al-waladu lil firash. Kalau suami dia meyakini bahawa bukan anak dia, maka suami dia kena sumpah laknat. Suami dia kena menafikan anak tersebut dengan proses yang ditetapkan oleh syarak. Kita ada hukum dia. Ini kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tengok dalam hadis ni, dia ada sikit lagi hadis. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang nama dia Saudah. Saudah bintu Zam'ah. Tadi Rasul kata anak budak ni adalah adik-beradikmu, wahai Abd bin Zam'ah, sebab dia dilahirkan oleh hamba perempuan ayahmu
dan ayahmu yang berhak terhadap hamparan kepada hamba perempuan dia. Okey. Rasulullah ada seorang isteri nama dia Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah, kata Rasulullah kepada isteri dia, wahai Saudah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri dia, wahtajibi minhu ya Saudah, mu kena jaga daripada budak ni wahai Saudah. Rasul kata mu kena jaga daripada budak ni wahai Saudah, mu kena jaga auratmu, walaupun aku hukumkan dia adalah anak lelaki kepada ayahmu, tetapi dalam masa yang sama oleh kerana budak ni nampak dekat dengan Utbah, maka mu kena ambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati dalam hal yang melibatkan aurat. Mu kena berjaga-jaga daripada budak ni. Jangan buat macam adik-beradik sungguh. Tengok Rasul khabar kepada dia, kepada Saudah. Baik. Sehingga kan budak tu falam yara Saudah qat. Dalam hadis menyebut budak tu tidak pernah pun melihat Saudah sama sekali. Sebab Saudah menjaga aurat di antara dia dengan budak tersebut. Walaupun daripada sudut nasab dinisbahkan nasab dia kepada ayah, kepada Saudah. Jadi Rasulullah merintahkan kepada Saudah supaya mengambil langkah ihtiyat. Tapi daripada segi hukum penetapan nasab jelas bagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan berdasarkan kepada wahyu yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bab susuang. Okey, kita masuk dalam bab baru iaitu bab susuang. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul massatu wal massatan. Satu dan dua kali hisapan tidak mengharamkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang lelaki menjadi mahram kepada seorang perempuan dengan beberapa sebab. Ada 3 sebab yang menjadikan seseorang lelaki menjadi mahram kepada seorang perempuan, ataupun seorang perempuan menjadi mahram kepada seorang lelaki. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah kerana ada pertalian darah, ada hubungan nasab di antara lelaki dan perempuan tersebut. Cuma bukan semua hak yang mempunyai pertalian darah adalah mahram. Sebab kita ni semua ada pertalian darah belaka, sebab semua kita anak cucu kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik, sebab itulah bukan semua hak yang mempunyai pertalian darah adalah mempunyai hubungan mahram. Hanya golongan-golongan yang tertentu sahaja. Baik, okey, itu yang pertama, bab nasab. Yang keduanya adalah kerana musaharah, berlaku perkahwinan. Apabila berlaku perkahwinan seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka di sana ada orang-orang yang tertentu menjadi mahram kepada si perempuan dan menjadi mahram kepada si lelaki. 2. Yang ketiganya adalah kerana radha' ataupun radha'ah, kerana penyusuan. Hak ini kita nak masuk dalam bab mahram kerana penyusuan. Okey, bagaimanakah penetapan untuk kita tetapkan seorang lelaki ini menjadi mahram kepada seorang perempuan ini kerana penyusuan, seorang perempuan ini menjadi mahram kepada lelaki ini kerana penyusuan. Bab ni kita nak bincang bab tu. Ataupun kita telah masuk dalam perbincangan bab penyusuan. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut bahawasanya sekali hisapan, 2 kali hisapan tidak mengharamkan. Jadi budak, baby, kalau dihisap susu daripada orang puan sekali hisap je atau 2 kali hisap je, belum lagi menjadikan budak itu menjadi mahram kepada si perempuan tersebut. Sekali, 2 kali, belum lagi jadi mahram. Ini kata Aisyah, la tuharrimul massatu wal massatan. 1 dan 2 kali hisapan tidak mengharamkan. Dah berapa yang mengharamkan? Berapa hisapan kah yang mengharamkan? Kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, mesti sekurang-kurangnya 5 kali. 5 kali susu, 5 kali nyusu. Barulah mengharamkan. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah, dulu di antara ayat yang diturunkan adalah asyru rada'at, 10 kali susuan mengharamkan. Kemudian dinasahkan ayat ini dengan
5 kali susuang. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i mesti kena 5 kali penyusuang barulah mengharamkan budak saat itu ataupun menjadikan budak saat itu mahram kepada ibu yang menyusukan dia, dan menjadikan budak saat itu mahram, budak saat ini budak lelaki, budak puang menjadi mahram kepada suami, kepada ibu yang menyusukan dia. Lepas tu ada lagi lah orang-orang lain. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Kemudian juga daripada beliau saat ni adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzurna man ikhwanukun fa innamar radha'atu minal maja'ah." Jadi kita habis masa dah. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Sekiranya dipanjangkan umur, kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.